Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersambung kitab kita ni iaitu kitab Fadailus Shadaqat karangan Maulana Zakaria Ilyas. Itulah dia ni madrasah, dia mudir madrasah Mazharul Ulum Syahrabtur di India lah. Jadi kitab dia ni walaupun kita yang kelebihan fadilat sedekah, tapi benda lain pembicara juga lah. Dia berkaitan lah, berkaitan. Tidak secara langsung pun ada yang berkaitan lah. Jadi lebih cerdas ni nasihat adrak dokumen lah. Dokumen ni banyak bicara nasihat-nasihat yang kata berguna untuk kita lah. Kita sambung sikit lagi nasihat dia, ada sikit lagi nak habis, lepas tu baru Imam Ghazali. Kita baca lah. Okay, Faqih Abu Laits As-Samarqandi lah, rahmatullah ni. Dia kata tegur faqih, ya, ada kitab dia tapi hadis tu masalah sikit lah. Riwayat dia tapi suhu lah tak. Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahmatullah alaih. Contohnya kitab Tanbihul Ghafil nah. Kitab suhu, tapi masalahnya sandar dia tak kuat lah. Hanya kena cek mula lah. Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahmatullahi alaih menukilkan bahawa apabila Hadrat Luqman AS hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dalam tempoh hayatku ini aku telah memberi banyak nasihat kepadamu. Kini pada ketika yang terakhir ini aku hendak memberi 6 wasiat." Sebenarnya banyak dah wasiat. Nabi ngelah-ngelah ni. Last minute ni jadi dia dekat nak meninggal. Dia nak bina nasihat terakhir lah. Okay, pertamanya sibukkanlah dirimu dalam urusan dunia sekadar yang kamu akan hidup dunia ini. Kalau tahulah setahun mana kita tahu kita mati bila dah. Esok lusa tak tahu dah. Jadi kita sibuk setahun mana pun kena fikir sekat kemungkinan kita hidup setahun mana lah. Berbanding dengan akhirat, tempoh hayat dunia ini tidak ada apa-apa lah kalau nak kira ya. Kena sikit-sikit adalah akhirat yang lama, bekal untuk akhirat lebih penting kerana lama lagi. Kita hidup akhirat ni kekal abadi, tak tahu bila, tak berhenti dah. Yang kedua, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Ta'ala sekadar yang kamu rasa kamu berhajat kepadanya. Dan terang sekali lah bahawa manusia berhajat pada Allah untuk setiap keperluan, setiap saat lah. Kalau kita nak napas pun oksigen nak sedup. Oksigen lepas tu nak pilih oksigen daripada 21% oksigen berbanding dengan nitrogen 78% dengan udara lain ni, macam mana paru-paru kita pilih tu. Tu pun kita hajat bantuan Allah SWT. Proses pembakaran selesai pula ambil zat-zat daripada makanan, daripada usus. Jadi semua tu hak zahir, tak kira jiwa batin lagi dah. Perasaan kita ni ketenangan jiwa tu. So kau lagi dah. Jadi nak bunyinya setiap saat, setiap ketika, setiap masa kita memerlukan bantuan Allah. Kita berhajat kepada Allah SWT, bermakna kita kena beribadah kepada Allah setiap masa lah dah. Yang tiga, buatlah persiapan untuk akhirat sekadar yang kamu hendak hidup di sana. Kita nak hidup semata ke akhirat dah. Dah. Jadi sudah tentulah selepas mati, manusia tidak ada lagi tempat duduk selain akhirat. Dia mati ke akhirat, kekal abadi dah. Jadi, kita kena buat seperti ini, kena hantar bantuan-bantuan untuk kehidupan kita di akhirat. Yang keempatnya, berusahalah untuk melepaskan dirimu dari neraka sehingga kamu yakin bahawa kamu dah terlepas dari neraka dah. Dia suka kau nak yakin setahun mana, tahu dah. Kena usaha terbukti lah dah. Apabila orang terperangkap dengan suatu kes seperti tertuduh, maka dia tidak menangguhkan usahanya untuk lepaskan diri selagi dia tidak yakin bahawa dia akan terlepas. Kalau kita dah lejar macam kluster mahkamah ke apa, dia akan usaha lah nak lepas diri dah. Buat sakit ke apa, ni dunia boleh lah dah. Kalau kita akhirat dunia ni, kita kena taubat sekarang, minta maaf selalu. Dan kita tak bawa kes tu sampai akhirat. Dia sampai akhirat kan masalah lah kita ni tak. Yang kelima, beranilah melakukan dosa sekadar yang kamu sanggup berada dalam api neraka. Berani buatlah dosa, berani nak masuk neraka dah. Mengikut kelaziman dosa dibalas dengan azab dan tidak pasti yang Maha Agung akan ampunkan dosamu walaupun rahmatnya adalah amal. Kita tak tahu Allah ampunkan tak. Kira hasilnya dosa masuk neraka, tapi rahmat Allah tu luas lah yang apa siapa je dia nak, tapi kita tak tahu dah. Sebab itu kita tak boleh sangka buruk kau kan. Mungkin orang lain dimaafkan, kita tidak dimaafkan, maknanya sebilah lah.
Kita tak boleh anggap kita ni bersih ataupun kita ni Allah mudah apa, orang lain tu payah apa dah. Masalah kita ni lah korang je dah. Lah korang dosa besar. Kita ni tak tahu setara mana dah. Dia kenanya apabila kamu hendak melakukan suatu dosa, maka carilah suatu tempat di mana Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya tidak melihatnya. Dan ini di hadapan Maha Hakim dan pengitik-pengitiknya malaikat lah tak. Jika seorang itu mengkhianati, maka akibatnya boleh dimaklumkan. Maksudnya diketahui lah dah. Rujuki Tanbihul Ghafilin. Ni pun Israeliat lah benda daripada cerita zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu swasta mana tak boleh nak ada jaminan lah tak. Rekod tahu dah. Tapi cerita tu menarik lah. Kita ambil pengajaran kita lah. Tak boleh jadi etikot keyakinan. Betul ceritanya. Pasal tak sanat tak beri ke apa lah. Tak boleh nak cek. Berapa nasihat Hadrat Luqman AS dibincangkan di sini. Tujuan membincangkan nasihat-nasihat itu adalah menyokong perkara yang sama. Iaitu siapa yang mencintai dunia merugikan akhiratnya. Dia cinta dunia yang akan rugi akhirat. Ar-Fajah Thaqfi rahmatullah alaih berkata bahawa beliau telah meminta Hadrat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Yakni bertasbih dan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Surah Al-A'la ayat 1. Maka beliau pun mula membacanya. Beliau sampai pada bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yakni tetapi kebanyakan kamu tidak melakukannya sedemikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Maka Hadrat Ibn Mas'ud berhenti membaca lalu berkata, dia sampai situ berhenti dah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dia berhenti dah. Lalu ia kata tidak syak lagi bahawa kita telah mengutamakan dunia pada berbanding akhirat. Semua yang hadir pun diamlah dah. Kemudian sekali lagi berkata kita telah mengutamakan dunia sebab kita telah melihat perhiasan dan kecantikan dunia. Kita telah melihat perempuan-perempuannya, makanan minumannya, kesemua ini di akhirat telah tersembunyi, kita tak nampak lah. Ini sebabnya kita tidak telah mengutamakan dunia dan telah melepas akhirat. Dia kata gitulah. Hadrat Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalimah la ilaha illallah menyelamatkan hamba-hamba dari kemurkaan Allah. Selagi dia tidak utamakan perniagaan dunia dari perniagaan akhirat. Tetapi apabila dia mula mengutamakan perniagaan dunia atas perniagaan akhirat dan mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimah itu dipulangkan kepadanya sambil dikatakannya kamu berbohong. Jadi pengakuan kamu adalah dusta, pergerakan lidah sahaja. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang menemui Allah Ta'ala dengan bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ia terus masuk syurga selagi ia tidak mencampurkan sesuatu dengan yang lain dengannya dah. Mensyirikkan Allah dia. Sebanyak 3 kali. Baginda bersabda demikian. Salah seorang dari majlis berkata, dua ibu bapa saya terkorban demi Tuhan. Apakah maksudnya campur sesuatu dengan lain dah? Syirik kali dah. Maka baginda menjawab mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia dan berkelakuan seperti orang-orang takbur. Itu kali maksudnya bercampur dah. Tahulah nah. Dalam sebuah hadis baginda bersabda, dunia adalah rumah orang yang tidak ada di rumah di akhirat. Dunia adalah rumah orang yang tidak ada rumah di akhirat. Dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak ada harta di akhirat kelak. Dan siapa tidak ada akal sama sekali, itulah dia mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata dah. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa dunia dan segala apa yang ada di dunia adalah dikutuk, yang ini terjauh dari rahmat Allah kecuali apa yang untuk Allah nah. Zikir kau kerana Allah beribadah lah. Jami'ul Sahih. Hadrat Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menulis dalam kitabnya mengenai keburukan dunia. Segala pujian dan sanjungan bagi zatnya yang maha suci, yang telah memberi maklumat kepada kekasih-kekasihnya mengenai bahaya dan keburukan dunia. Dia telah membuka ke semua keaiban dan rahsianya kepada mereka sehingga mereka telah mengenali ehwal dunia. Mereka telah mempertimbangkan kebaikan dunia dan keburukan dunia, lalu dapat mengetahui bahawa keburukan dunia menguasai kebaikan dunia. Mereka telah memahami bahawa harapan yang terkait dengan dunia tidak mampu bertanding dengan keburukan dunia dan bahaya yang terkait dengan dunia. Dunia adalah seperti seorang gadis yang jelita lagi berakhlak teruk yang menangkap orang dengan kecantikannya, lalu memusnahkan mereka yang ingin bergaul dengannya. Ia melarikan diri daripada mereka yang hendak memilikinya. Ia amat kedekut untuk memberi perhatian kepada peminat. Jika ia memberi perhatian, maka perhatiannya juga tidak selamat dari musibah. Jika sekali ia berbuat baik kepada seorang, maka selama setahun ia akan meneruskan keburukan terhadapnya.
Siapa yang terperangkap dalam penipuan dunia lah, maka ia akan mendapat malu. Siapa bertakabur kerana dunia, akhirnya menuju ke arah kesesalan, penyesalan. Tiba'at dunia adalah lari daripada siapa yang meminati dunia dan mengikori siapa yang lari daripadanya. Dan berpisah dari siapa yang berkhidmat pada dunia. Dan cuba berjumpa dengan siapa yang berpaling daripada dunia. Dalam kebersihan dunia juga ada kekotoran, dan dalam kegembiraan dunia juga ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil daripada nikmat-nikmat dunia tidak lain melainkan kecewaan dan kesalahan sahaja. Dunia seperti perempuan yang menipu, menghiaskan dirinya untuk peminat-peminat. Apabila mereka terperangkap, maka ia mengkhianati mereka dan merosakkan rancangan mereka yang memperlihatkan kecantikan dunia yang menarik, kemudian merasakan racun yang berbahaya. Dia adalah musuh Allah dan musuh kekasih-kekasihnya, kekasih Allah. Dia merupakan musuh Allah sebab menyesatkan mereka yang hendak ikut jalan Allah. Ia merupakan musuh kekasih-kasih Allah sebab ia cuba sedaya upaya untuk menarik perhatian mereka dengan bermacam-macam perhiasan. Kemudian tinggalkan mereka dalam keadaan merasa kepahitan. Dia juga merupakan musuh kepada musuh Allah. Sejauh mana dia memburu mereka dengan penipuan. Dan bila mereka percaya pada dunia, maka ia meninggalkan mereka dalam keadaan mereka amat berhajat kepada dunia. Lepas itu mereka tenggelam dalam kesesalan dan azab yang kekal abadi. Itulah kalau kena tipu ke dunia, siapa tak cara akhirat lah dah. Tak jauh berkat akhirat. Dalam ayat Quran dan hadis Rasulullah telah banyak diceritakan akan keburukan dunia, bahkan kesemua Nabi-Nabi alaihissalam telah diutuskan oleh Allah untuk memberi amaran mengenai perkara ini supaya manusia tidak terperangkap dalam penipuan dunia. Satu ketika baginda Rasulullah SAW melalui satu tempat yang mana terdapat seekor bangkai kambing. Baginda menarik perhatian sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Lalu bertanya kepada mereka, apakah pendapat kamu mengenai bangkai kambing ini? Apakah di sisi tuannya ia ada nilai apa-apa kan? Dia bangkai kambing, bakal lembu, nak tepuh kau demo dah. Tengah jalan, pakar tak mengaku belaka dah. Mereka menjawab sudah tentu tiada nilai sedikit pun. Dan kenyataan itu adalah terbukti dari amalannya. Itu dia telah membuang bangkai itu. Dia tuai, dia tak sih, tak cara apa bangkai kambing dia dah mati. Baginda bersabda, dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing ini di sisi tuannya. Dan ia tiada nilai di sisi Allah. Jika sekiranya nilai dunia ini di sisi Allah seperti sebelah seekor nyamuk sekalipun, maka orang-orang yang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air daripadanya. Kalau ada nilai di sisi Allah sebesar seharga nilai sayap nyamuk, nescayalah orang kafir ni tak boleh minum seteguk air pun. Nak jawabnya tak ada nilai dunia di sisi Allah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa cinta pada dunia merupakan punca dan asas bagi segala dosa. Hadrat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika beliau berada bersama dalam majlis di tempat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu. Pada masa itu beliau Abu Bakar telah meminta air untuk diminum. Beliau telah diberi air bercampur dengan madu. Beliau hendak minum, tiba-tiba beliau mula menangis. Begitu banyak beliau menangis sehingga orang keliling pun menangis. Selepas itu beliau cuba minum sekali lagi tapi mula menangis kembali. Akhirnya beliau menyapu matanya lalu berkata, satu ketika dahulu saya bersama Rasulullah SAW. Saya lihat baginda dengan isyarat kedua belah tangan menghalau sesuatu, tapi saya tidak nampak apa-apa. Maka saya bertanya apakah itu yang baginda sedang menghalau. Maka baginda SAW bersabda, dunia telah datang kepadaku, aku halau dia. Kemudian sekali lagi dia datang kepadaku lalu berkata bahawa aku terselamat daripadanya. Tetapi dia tidak menyesal sebab pengikut-pengikutku selepas ini tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka dari dunia. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, aku sangat hairan melihat keadaan orang yang beriman bahawa akhirat adalah kekal abadi. Namun ia berusaha untuk dunia yang merupakan rumah penipuan. Satu ketika Rasulullah telah melalui satu tempat buang sampah di mana terdapat beberapa keping tulang, najis dan kain-kain yang terkoyak. Baginda berhenti di situ sekejap lalu bersabda, mari tengok, inilah hakikat dunia dengan segala kecantikan dan kehebatannya. Di dalam riwayat lain, hadis ini terdapat secara lebih panjang lebar. Tetapi Allamah Iraqi rahmatullahi dan muhadis-muhadis yang lain berkata bahawa mereka belum menjumpa sumber hadis ini. La aslalahu. Ini kitab ni banyak rujuk pada Ihya Ulumuddin Ibn Ghazali dah. Masalah nah. Sumber dia masalah nah banyak kena. Imam Ghazali rahmatullahi telah menukilkan hadis ini. Pengarang kitab Qutul Qulub dia telah menukilkannya secara mursalnya. Riwayat mursal berarti riwayat terus dari Rasulullah SAW oleh perawi dari generasi selepas sahabat radhiyallahu anhum. Mursal ni tak sampai ke Nabi dah. Putus dengan sahabat dah. Dari Hasan Basri. Mursal Hasan Basri ada kata pula. Hadis itu adalah seperti berikut.
Ni hadis Bursal Hasan Basri ni. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa satu ketika baginda Rasulullah SAW telah bertanya kepadanya, "Maukah kamu aku perlihatkan kepadamu akan hakikat dunia?" Beliau menjawab, "Ya." Baginda bersama beliau pergi ke satu tempat pembuangan sampah di luar Madinah. Di tempat itu bertaburan bermacam-macam barang, termasuklah tengkorak manusia, najis manusia, kain-kain terkoyak, tulang-tulang dan lain-lain lagi. Baginda bersabda, "Abu Hurairah, ini tengkorak manusia. Dahulu otak dalamnya bercita-cita dan bertamak untuk dunia seperti yang kamu hidup sekarang dah. Dulu dia pun menaruh harapan seperti mana kamu yang hidup berbuat sekarang. Hari ini ia tergoleng di sini tanpa kulitnya. Selepas berapa lama lagi ia akan menjadi tanah. Najis ini adalah makanan bermacam-macam jenis dan warna itu yang telah disiapkan dengan banyak usaha dan bersusah payah lalu dimakan. Makan-makan sedap kemang, lepas tu tubik jadi tahi dah. Kini ia terletak di sini dalam keadaan yang mana orang lihat sahaja hendak lari kerana benci terhadapnya. Inilah makanan yang lazat yang pernah menarik kegemaran orang dengan bau yang sedap. Hari ini dalam peringkat akhir ia menarik kebencian orang kerana bau busuknya. Kain-kain yang terkoyak inilah dulu pakaian yang cantik dan mahal yang dipakai orang lalu berbangga-bangga. Hari ini angin membuangnya ke sana sini dah. Tulang-tulang ini daripada binatang-binatang seperti kuda, yang manusia pernah menunggang dengan berbangga diri dan berjalan-jalan di dunia. Dulu kuda lah, lalu ni kereta lah, kita kata tak. Jadi siapa yang hendak menangis atas keadaan mereka ini, yakni akibat mereka ini yang berpengajaran, menangislah sambil melihatnya. Hadrat Abu Hurairah berkata bahawa mereka semua telah menangis dengan begitu sekali kuat. Dalam sebuah lagi hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Dunia ini kelihatan dari segi zahir adalah manis dan hijau, segar. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan kamu pengganti dunia di tempat nenek moyang kamu, supaya melihat amalan apakah yang kamu lakukan di dunia ini." Apabila Bani Israel telah diberi kemenangan di dunia, maka mereka pernah terlibat dalam kecantikannya, perempuan-perempuannya dan barang-barang kemasnya. Hadrat Isa AS. Setakat itulah cerita ni. Semua ni cerita itulah. Gitulah masalah kita tasawuf ni. Qutul Qulub. Lepas tu panjang sikap dari Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Dari segi sanad je masalah lah. Kita tak boleh pergi kemah-kemih lah. Bahaya pula dah. Tadi dia kata mursal. Pertama nak siapa mursal Hasan Basri tu sekau dah penyakit dah. Siapa Hasan Basri ni mursal, dia panggil mursal apa? Macam angin lah, mursal sahabi. Bukan sahabi, mursal sahabi tak apa, dia mursal tabi'in lah. Jadi dia macam angin lah, karih. Seperti angin lah, dia tak nak pergi mana dah. Kalau sungguh siapa dia, sekau dah. Gitulah cerita dia. Hadrat Isa AS berkata, "Janganlah jadikan dunia ini pemimpin kamu. Nanti ia akan menguasai kamu dan memperhambakan kamu. Dan selamatkanlah khazanah harta kamu dengan menghantarkannya kepada zat yang maha suci, di mana tiada kebimbangan ia menjadi rosak." Jadi harta kita ada ni, kita atas sedekah-sedekah ke gapo ke gunung untuk kebaikan. Biar sampai ke akhirat lalu nak bekas esok. Cara bekalnya kena dengan sedekah, infak ke jalan kebaikan. Khazanah dunia senantiasa dalam keadaan bahaya, tetapi khazanah yang telah berada di sisi Allah, kita atas ada nak dengan sedekah ke apa dah, terselamat dari segala jenis bahaya. Hadrat Isa AS berkata, salah satu daripada pengaruh-pengaruh dunia yang buruk adalah kelakuan derhaka pada Allah dilakukan di dunia. Salah satu dari tanda-tanda kejahatan dunia ialah akhirat. Tidak boleh didapati tanpa meninggalkan dunia. Fahamlah dengan baik bahawa cinta pada dunia lah punca segala dosa. Ikut hawa nafsu dalam tempoh masa yang singkat itu menyebabkan penyesalan dan azab untuk masa yang terlalu panjang. Beliau berkata juga dunia bagi setengah-setengah orang merupakan talib yang mencarinya, dan bagi setengah-setengah lagi matlub yang dicarinya. Siapa yang mencari akhirat maka dunia mencarinya. Dunia kejar dia dah. Jadi jangan kita anggap orang kaya tu dia cinta dunia. Ada setengah kaya tidak cinta dunia, tapi dunia mari nak kejar dia, dan sekarang kaya juga dia. Tapi dia tidak tinggal sedekah, tidak tinggal ibadah ke apa dah. Ada setengah tu orang gila ke dunia dah. Usaha bukan main usaha, tapi dia cari dunia miskin sesak. Apa keadaan betul dah. Tapi dunia tu tak leleh juga dah. Jadi masalah cinta dunia ni bukan gila dunia tu masuk kaya tu gila dunia, cinta dunia dah. Ada orang kaya tapi dia ni kuat sedekah, tolong susah ke apa, dia tidak cinta dunia setara tu dah. Ya guna ya amal ibadah tak tinggal, tapi kalau tinggal amal ibadah ke apa tu cinta dunia dah dia. Siapa yang mencari akhirat maka dunia mencarinya dan menyampaikan rezeki kepadanya dah.
Dan siapa yang mencari dunia, maka akhirat sendiri tidak mencari dia, sehingga mati menemui dia, menemui akhirat dia dan memicik bahu dia. Maksudnya penyakit lah. Di akhirat nanti lah. Satu ketika Hazrat Sulaiman AS, ni cerita Israeli, ada setahu mana kuat ni, tak boleh pakai mana lah, gitulah ada. Pengajaran kita ambil umum gitu. Nak jadi etik keyakinan sahih riwayat ni tak boleh lah. Satu ketika Hazrat Sulaiman AS sedang dalam perjalanan bersama tenteranya. Burung-burung sambil terbang memberi teduh di bawah, di atasnya dah. Jadi burung-burung terbang atas Nabi Sulaiman dah. Jin-jin serta manusia berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Jin manusia, tentera Nabi Sulaiman belakang kan, ikut belakang lah. Semasa beliau melalui tempat seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Maka abid tu, ahli ibadah itu berkata, Allah Jalla wa'ala telah memberikan satu kesultanan yang sangat besar kepada Tuhan. Ini kesultanan yang meliputi hingga binatang-binatang burung-burung pun ada sekali dah, tentera Nabi Sulaiman dah. Maka Nabi Sulaiman AS menjawab, ucapan subhanallah sekali saja pun yang tercatat dalam kitab amalan seorang Islam dia afdal berbanding dengan seluruh kesultanan Sulaiman. Jadi walaupun hebat Nabi Sulaiman kerja bukan main hebat dah. Siapa kau Yahudi yang cari dia tuduh Nabi Sulaiman amal sihir, dia hebat bukan main dah. Dia cari dia apa? Bawah apa Masjidil Aqsa tu. Tu khurafat dia lah, tapi nak dia bunyinya setahu mana hebat kerajaan Nabi Sulaiman pun ucapan subhanallah sekali saja pun tercatat dalam kitab amalan seorang Islam lebih afdal, jauh berbanding dengan, lebih utama berbanding dengan seluruh kesultanan Nabi Sulaiman. Sebab tidak lama lagi kesemua ini akan berakhir, tapi ganjaran pahala untuk subhanallah akan berkekalan buat selama-lamanya. Itu Nabi Sulaiman ayat. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa siapa yang matlamatkan dunia sebagai tujuannya terakhir, maka ia tiada pertalian dengan Allah. Dan ia akan terperangkap dalam 4 perkara. Pertama, kegelisahan yang tidak sekali-kali akan berakhir. Kalau nak gila cinta dunia ni, dia jadi tension, stres. Gelisah tidak akan berakhir. Sentiasa dalam fikir dan perancangan bagaimanakah boleh ia mendapatkan pendapatan tambahan lagi. Mikir kuat lah. Fikir kalau buat amal ibadah tu lah. Ni fikir tak apakah cara ke amal ibadah lah. Yang kedua, satu kesibukan yang tidak sekali-kali akan memberi peluang kepadanya untuk menikmati masa lapan dah. Sibuk sangat mikir ke dunia dah. Siapa kau dia tak ada masa nak ibadah dah, nak buat kebaikan dah. Yang ketiga, satu kemiskinan dan kesempitan tidak sekali-kali akan memberi istirna kepuasan dah. Makin bertambah pendapatannya, makin bertambah-tambah juga perbelanjaannya, sehingga pendapatan itu akan dirasa tetap kurang dah. Jadi masalah kadang-kadang masalah manusia gitu lah dah ada pitih banyak, dia buat style lebih banyak dah. Dia tak pada kereta biasa, nak beli kereta lebih besar dah, rumah lebih besar dah, bagai lebih mahal. Dia jadi gitu lah. Jadi apabila lebih mahal bagai, biasanya maintenance yang mahal juga. Kalau beli kereta Mercedes ya, sekali beli tu mahal sangat, siapa kau tak payah bau minyak dah, tak payah servis ke apa, tak apa masalah, kau mahal servis dia dah. Itulah dunia dah. Jadi kau mahal, kau banyak pula dah nak pegang dia dah. Gitulah dah. Guna pula dia rakyat. So lagi masalah dah. Jadi nak jadi gitulah. Tak puas dah. Tidak puas dah. Jadi benda ni tak cukup-cukup dah. Kau banyak pula belanja dah. Dan sekarang tak cukup sama dah. Yang keempat, angan-angan yang begitu panjang sehingga tidak sekali-kali akan tercapai lah. Ni terperangkap. 4 perkara ni akan terperangkap dah. Kalau dia dunia matlamat dia dah. Dalam suhuf Hadrat Ibrahim AS ni, suhuf Nabi Ibrahim AS, terdapat firman Allah Ta'ala seperti berikut. Maksudnya lebih kurang. Wahai dunia, betapa hina engkau di pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan kau perhiaskan diri kau untuk menarik perhatian mereka. Aku telah mencampakkan perasaan permusuhan terhadap kau, terhadap dunia dalam hati-hati mereka. Aku telah memalingkan hati-hati mereka daripada engkau, daripada dunia lah. Tiada satu makhluk pun yang telah aku cipta lebih hina dari engkau, daripada dunia lah. Segala-gala yang engkau punyai adalah tidak berharga dan cepat akan berakhir. Pada hari aku telah menciptakan engkau, aku telah membuat keputusan bahawa engkau tidak akan kekal bersama sesiapa pun. Dan tidak juga siapa pun yang akan kekal bersama engkau lah, bersama dunia dah. Biarpun pemilik kau itu teramat bakhil membelanjakan engkau, membelanjakan harta dunia ni lah. Bertuahlah hamba-hambaku yang memberitahu Allah lah, bahawa mereka rela hati dengan keputusan Allah lah. Keputusanku itu, dan juga menyatakan kebenaran dan ketetapan mereka dalam pendirian itu. Bagi mereka lah kebahagiaan yang kekal abadi dia.
Ini hamba Allah yang beriman lah. Apabila mereka akan bangkit dari kubur, mereka masing-masing datang kepada aku, pada Allah lah. Maka pada masa itu akan diletakkan di hadapan mereka itu akan satu nur, satu cahaya yang ada di sisiku untuk mereka. Mereka akan berada di sebelah kanan mereka dan juga di sebelah kiri mereka. Sehingga aku akan menyempurnakan segala harapan mereka yang telah mereka simpan bersamaku. Baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, setengah-setengah orang akan bangkit dengan amalan soleh yang banyak seumpama gunung-gunung di jajahan Arab. Tetapi mereka akan dicampakkan dalam neraka Jahannam. Ada juga gitu. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang mengerjakan salat? Baginda menjawab, ya. Yang mengerjakan salat, yang berpuasa, bahkan mengerjakan salat tahajud. Tapi apabila suatu bentuk dunia seperti waringi atau kemuliaan datang di hadapan mereka, maka mereka terjun sekali untuk menerimanya tanpa memperdulikan sama ada ianya halal atau haram. Masalah. Dia amal ibadah tapi bendahara ikut dah. Terlibat dah macam skim cepat kaya ke ataupun riba ke ataupun benda-benda hari lain lah. Masalah dunia gitu dah. Cara sumber yang haram tu masalah kan. Hadrat Isa AS berkata bahawa cinta pada dunia dan cinta pada akhirat tidak boleh berhimpun dalam satu hati yang sama. Seperti api dan air tidak boleh berhimpun dalam sebuah bekas yang sama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, selamatkanlah diri kamu dari dunia yang merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut. Satu ketika baginda SAW bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum, siapakah di antara kamu hendak Allah Ta'ala menghapuskan kebutaannya dari segi hatinya dan membukakan mata hatinya supaya mudah melihat pengajaran? Ini maksudnya siapa yang hendak demikian, maka dengarlah dengan baik-baik. Pengajaran ini. Siapa yang tamak pada dunia dan menaruh angan-angan yang panjang, maka berkadar dengannya Allah Ta'ala perbutakan hatinya. Lagi cinta tamak dunia, lagi buta lah hati dia. Dan siapa tidak minat pada dunia dan memendekkan cita-cita dunia ni, dari cita-citanya dari dunia, maka Allah Ta'ala mengurniakan ilmu tanpa ia mempelajarinya dan perlihatkan jalan tanpa ia dibimbing oleh petunjuk jalannya. Allah lah ilmu laduni, kita kata dah. Tidak lama lagi akan wujud manusia yang akan memegang kesultanan dengan pembunuhan. Berebut dunia ni sampai bunuh diri, berebut dah. Dan akan merintah secara zalim. Mereka akan kumpulkan harta yang banyak dengan bakhil dan kebanggaan. Disebabkan ikut hawa nafsu, manusia akan menaruh cinta kepadanya, kepada dunia lah dalam hati mereka. Sesiapa yang di kalangan kamu hidup di zaman itu, dan pada ketika itu, bersabar atas kesempitan padahal ia mampu menjadi orang kaya dah. Ia rela sempit padahal dia mampu nak jadi kaya dah. Dan ia menahan permusuhan dari manusia. Dia tak seberebut lah sampai perang mungkin dia dah. Menahan permusuhan dari manusia padahal dengan ikut hawa nafsu mereka dah. Dia juga boleh menarik hati orang awam dan menahan kehinaan walaupun ia mampu memperolehi kemuliaan dari orang awam dengan mengikuti pendapat mereka. Tetapi orang itu menahan kesemua ini semata-mata kerana Allah. Jadi tidak suhu lah, tidak selebriti mana tu ikut kehendak masyarakat, kita kata dah. Maka ia akan mendapat pahala seperti 50 orang siddiqin. Satu ketika harta yang banyak telah sampai pada baginda Rasulullah SAW dari Bahrain. Apabila ahli Ansar yang berkeperluan lah, Ansar yang berkeperluan ni, sahabat-sahabat Nabi yang orang di Madinah mengetahui, maka mereka datang beramai-ramai di waktu salat subuh. Melihat orang ramai itu, baginda tersenyum lalu bersabda, aku rasa kamu sekalian dapat berita kedatangan harta. Sebab itu datang beramai-ramai ini. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Itulah sebabnya kami datang. Baginda bersabda, aku hendak memberitahu kamu berita gembira mengenai harta yang banyak. Tidak lama lagi akan wujud harta yang banyak. Percayalah bahawa benda yang kamu gemari itu, iaitu harta, akan menjadi milik kamu dengan kadar yang banyak sekali. Aku tidak takut kamu menderita kemiskinan dan kesempitan hidup. Tetapi aku takut dunia akan berlebihan pada kamu, seperti mana ia telah menjadi berlebihan pada orang-orang sebelum kamu. Orang Rom kau gapo Yunani dulu dah. Aku takut nanti kamu juga memberi ruang dalam hati kepadanya, kepada dunia, seperti mana mereka telah memberi dan disebabkannya ia memusnahkan kamu juga seperti mana telah ia memusnahkan mereka. Tapi takut gitulah. Pasal dunia ni boleh jadi perai, boleh jadi balah lah. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda SAW bersabda, perkara yang aku amat takut mengenai kamu ialah nanti Allah Azza wa Jalla membuka bagi kamu akan keberkatan bumi. Telah ditanya, ya Rasulullah, apa itu keberkatan bumi? Baginda menjawab, kecemerlangan dunia yang menarik. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW. Apa yang aku tahu, jika kamu dapat mengetahui, maka nescaya kamu akan kurangkan ketawa dan banyak menangis. Dan dunia akan menjadi hina di pandangan kamu. Serta kamu mula mengutamakan akhirat. Utamakan akhirat dengan berbekal akhirat.
Kemudian Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika sekiranya kamu dapat mengetahui apa yang saya dapat tahu, maka nescaya kamu akan lari ke arah hutan sambil menangis-nangis dan menjerit serta meninggalkan harta benda kamu tanpa jagaan. Gitu. Tapi dari hati kamu ingat pada akhirat sudah hapus. Dan angan dunia berada di hadapan kamu dan dunia menjadi pengawal amalan kamu. Kamu sudah menjadi seolah-olah tidak tahu apa-apa. Oleh demikian, setengah-setengah orang di kalangan kamu sudah menjadi lebih teruk daripada binatang-binatang yang mana tidak tinggalkan hawa nafsu. Tidak takut akibatnya yang buruk. Apakah yang sudah berlaku pada kamu sekalian, yang mana kamu tidak saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Berbuat ni balah. Tidak juga saling menasihati antara satu sama lain. Padahal kamu merupakan saudara-saudara seagama antara satu sama lain. Hanya hawa nafsu kamu serta kejahatan dalaman kamu menjadi satu halangan supaya kamu tidak dapat bersatu padu. Bukan berebut ni nak, dunia lah. Jika kamu berkumpul dengan tujuan agama dan keperluan agama, maka nescaya kaitan antara kamu akan menjadi lebih kuat. Bukan kerana dunia, kerana agama dah. Ni enggak kalau program skin cepat kaya penuh kaitan dah. Tapi ya, kalau program agama kurang dah. Apakah sudah berlaku pada kamu yang mana mengenai hal-hal dunia, kamu saling menasihati satu sama lain, tetapi atas hal-hal agama, kamu tidak menasihati antara satu sama lain. Kamu tidak berupaya untuk menasihati orang-orang yang kamu sayangi agar mementingkan amanah akhirat. Tidak dapat menasihati mereka untuk kerja-kerja akhirat. Ini hanya disebabkan kekurangan iman dalam hati kamu. Jika kamu mempunyai keyakinan pada kebaikan dan keburukan akhirat, seperti kamu yakin dengan kebaikan dan keburukan dunia, maka sudah pastilah kamu akan memberi keutamaan pada akhirat. Akhiratlah akan lebih mengawal amalan kamu. Jika sekiranya kamu berhujah dengan mengatakan bahawa keperluan dunia adalah yang lebih mendesak dan segera, dan tidak boleh ditangguhkan lagi, tapi keperluan akhirat adalah jauh lagi, maka hendaklah kamu berfikir dengan mendalam. Berapa banyak kerja-kerja dunia juga kamu lakukan sedaya upaya walaupun hasilnya tidaklah segera. Dunia kalau kita naik ke apa, rugi dulu kadang-kadang tak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas tu baru nak naik. Kamu berusaha atas ladang yang akan memberi hasil pada satu masa nantinya. Kamu juga berusaha atas kebun-kebun yang akan memberi buah-buahan selepas berapa banyak tahun lagi. Nak tanya pokok durian pun makan tahun dulu, baru makan tahun juga baru boleh buah molek dah. Kamu dah menjadi kaum yang begitu mundur sehingga tidak sanggup menguji taraf keimanan sendiri dengan demikian. Jangan usaha dunia tak apa, tapi jangan sampai kau jadi matlamat dah. Kedeku tak sedekah nak. Kalau tanya dulu je miskin tak builah kau orang miskin. Tak dak. Ni jual mahal-mahal je tahu dah. Tak sebi lah. Tak merasa sama orang miskin dah. Jika sekiranya kamu menaruh syak mengenai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka marilah kepada kami. Kami akan menjelaskan perkara ini kepada kamu dan akan kami memperlihatkan kepada kamu akan cahaya itu yang mana kamu akan dapat keyakinan serta ketenangan bahawa apa yang baginda telah bersabda adalah benar. Kamu bukanlah cacat akal atau bodoh yang mana patut kami menyangka kamu uzur dan tidak memahami. Dalam urusan dunia, kamu punya pendapat yang cukup baik dan mengamalkannya dengan penuh teliti. Sedikitlah kau bab dunia ni tak? Apakah musibah sudah berlaku di bidang akhirat yang mana kamu berperanan bodoh nak dan mengamalkan tanpa teliti nak? Agama ni tak cara semaya apa tak betul jalan agama dah. Baca Quran tak betul jalan dah. Apakah sudah berlaku yang mana dengan sedikit manfaat dunia kamu menjadi gembira dan sedikit sahaja kerugian dunia menjadikan kamu sangat-sangat sedih? Sehingga kesannya jelas kelihatan di atas wajah kamu dah. Tinggal semaya subuh pun relax dah. Tak sedih mana. Tapi kalau tinggal set tak boleh brim, gegak-gegak dah. Wajah kamu ceria bila gembira dan pucat bila sedih dah. Dengan lidah juga yang menyebut musibah. Kerugian yang sedikit sahaja kamu menyifatkan musibah. Buat majlis takziah dah. Tetapi dari sudut agama, kerugian yang besar pun tidak menjadikan kamu sedih atau risau sehingga tiada sedikit pun perubahan dalam air muka kamu. Melihat kerosakan kamu dari segi agama ini, saya rasa Allah Ta'ala sudah menjadi murka pada kamu ni. Kita relax tinggal semaya ke apa relax tak menyesal tu. Masalah dah. Kamu berjumpa satu sama lain dalam keadaan gembira sambil setiap orang berhati-hati supaya tidak menyebut sesuatu yang benar dan pahit di hadapan orang lain yang tidak akan disukainya. Tak sikit cik benda takut serah dah. Ini kerana dia takut nanti orang lain pun akan bercakap sesuatu yang benar serta pahit di hadapannya yang tidak disukainya pula. Jadi sambil menyimpan perkara yang demikian dalam hati, kamu bergaul antara satu sama lain. Dalaman kamu sedang rosak tetapi zahir nampaklah ceria dah. Padahal dalam hati perut tu tak gembira apa dah.
Kamu semua menjadi sepakat pula untuk tidak ingat mati sama sekali dah. Nak bergembira dah. Tak saya beringat antara satu sama lain. Alangkah baiknya jika Allah Ta'ala mematikan saya dan menyelamatkan saya dari berada di samping kamu. Dia kata begitu ni. Dan agar ia meletakkan saya bersama mereka. Ini baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yang saya amat berkeinginan untuk melihat mereka. Nak duduk bersama Nabi dan sahabat lah. Jika sekiranya mereka hidup, nescaya mereka tidak akan suka bersama kamu. Kalaulah masih lagi ada walau sedikit dari kebaikan pada diri kamu, maka ambil beratlah. Dan buatlah apa yang saya sudah beritahu kamu, terus terang, tanpa berbelah hati. Saya sudah menerangkan kebenaran kepada kamu. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala di akhirat, maka terlalu mudah. Kita nak jadi mudah lah dia. Dan saya hanya memohon pertolongan Allah untuk kamu dan juga untuk diri saya sendiri. Setakat inilah tamat penerangan Hadrat Abu Darda radhiyallahu. Ini sahabat, nasihat Abu Darda kepada orang-orang di zaman dia lah. Tabi'in. Penerangan Hadrat Abu Darda, sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu ni, yang mengandungi celaan serta amaran keras itu mestilah dibaca dengan penuh perhatian. Beliau marah kepada mereka yang beragama pada zaman itu, pada zaman sahabat ke dah, tapi tabi'in lah, murid dia. Beliau marah kepada mereka yang beragama pada zaman itu. Kita pada zaman ini tidak mampu menjadi orang beragama setaraf dengan mereka. Sejauh mana kita lihat dalam sejarah akan hal awal mereka serta pencapaian mereka dari segi iman, amal, akhlak, ikhlas dan lain-lain sifat yang tertinggi pada diri mereka. Bila-bila gitu pun kena ngepek ke sahabat lah. Kita ni dah jauh lah daripada amalan sahabat ke tabi'in lah. Di mana mereka dimarahi Hadrat Abu Darda radhiyallahu, maka jelas bahawa kalaulah beliau melihat keadaan kita pada zaman ini, nescaya nyawa beliau akan tercabut disebabkan kepiluan hati yang terlampau kuat. Sudah pasti beliau tidak akan berdaya menahan jika melihat kemunduran kita dari segi agama yang amat sangat pada zaman ini. Tak cakap agama. Hasan Basri rahmatullahi alaihi berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka yang telah menerima dunia sebagai amanah, lalu menyerahkan amanah itu kepada orang lain dan meninggal dunia dalam keadaan tenang dan tiada kebimbangan mengenai dunia. Tidak berebut dengan dunia lah dia. Kalau pakak ke jawatan tidak berebut. Janganlah boleh ke orang lain nak kan dah. Tidak dah. Temu'ah mana dah. Beliau juga berkata, jika sesiapa menghalang kamu dari amalan agama, maka hendaklah kamu lawan dia. Dan jika siapa yang menghalang kamu dari suatu manfaat dunia, maka balinglah benda itu ke atas mukanya dan janganlah bimbang sedikit pun. Jadi, benda dunia tu berilah dia dah. Nak sangat dah. Benda akhirat jangan dia. Jangan benda kat orang lah. Benda baik dia kat orang, kita ni tak dah. Macam soh depan lah tak. Semaya jemaah. Biar kau orang naik dulu. Kita tak berebut naik depan. Itulah maksudnya kita ni. Tak temu mana pasal akhirat. Tapi temu dunia dah. Dunia orang tak beri kau tak beri ke apa kau tak. Tak beri jawatan kau tak beri pakak kau tak beri pitih kau nak jadi gagal lah tu tak. Hadrat Abu Hazim rahmatullahi alaihi berkata, selamatkanlah dirimu dari dunia. Pada hari kiamat orang akan dibangkitkan di medan mahsyar, di pada mahsyar, lalu diumumkan bahawa inilah orang-orang yang telah membesarkan apa yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala sebagai perkara yang hina. Jadi Allahumma pula dah orang hak gila dunia ni dah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setiap seorang adalah seperti tetamu di rumah sendiri, yakni di dunia, untuk beberapa hari sahaja, dan semua harta bendanya merupakan barang-barang pinjaman sahaja. Tetamu itu mesti kembali ke rumah sendiri di akhirat selepas beberapa hari yang tertentu, dan barang-barang pinjaman mesti dipulangkan semula. Jadi umpama dunia ni seperti kita rumah sewa, bukan semua sewa dak rumah. Tumpangnya semata dah. Jadi bagi-bagi situ. Ada 2 hari pergi jalan ke lupa ke mana ke. Jadi duduk 2-3 hari situ. Itulah bagi pinjam semata dah. Lepas tu nak klik tak boleh punggah-punggah dengan TV dia, dengan katil dia tak boleh klik dah. Tu bagi-bagi tuai dia lah. Jadi itulah dunia. Jadi kita kena klik ke rumah kita asal itu akhirat dah. Satu ketika Hadrat Rabi'ah Basriyah rahmatullah alaiha, Rabi'ah Adawiyah ni nak mendatangi satu majlis di mana peserta-peserta sedang berbincang-bincang keburukan dunia. Beliau berkata, janganlah berbincang dunia walaupun dengan kebencian, sebab berbincang mengenainya menandakan bahawa yang berbincang itu menganggap dunia sebagai sesuatu yang ternilai lagi. Jika tidak, maka tidak akan berkali-kali berbincang tentang perkara itu.
Yakni siapakah sanggup berbincang berkali-kali akan bau busuk dan keburukan najis itu? Benda hak buruk kita tak akan bincang banyak. Nada. Hadrat Luqman AS pernah menasihati anaknya, hendaklah kamu menjual duniamu dengan agama. Maka kamu akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dunia pun boleh. Kadang tidak mestinya orang boleh dunia ni. Nampak kaya tu dia cinta cinta dunia ke dia tu benda tu rezeki nak kan mari dah. Jadi kita ni satu yang cinta dunia mana dah. Kadang-kadang boleh dua-dua. Dunia boleh, akhirat boleh. Janganlah menjual agamamu dengan dunia. Nanti kedua-dua dunia dan akhirat kamu akan rosak. Kan nak pangkat nak jatuh nak rasuh timur rasuh apa dah. Akhirat pun boleh, dunia pun setara tu tak boleh mana dah. Tidak mewah mana pun dah. Hadrat Mutarrif Ibn Syekhir rahmatullah alaih berkata, jangan melihat ke arah kehidupan mewah dan pakaian mahal pada diri raja-raja, tapi fikirlah apakah akibat mereka akan hadapi kelak dah. Raja-raja tanggungjawab besar dah. Mewah-mewah dah tu mewah setengah mana pun akan tanya harta tu, harta kaya harta rakyat pun ada campur dah. Pemerintah begitulah. Dah. Jadi lagi kita pergi jawatan lagi besar, kita kena kecut perut dah. Takut kita ni salah guna kuasa ke apa lah. Benda tu akan diperosakkan oleh akhirat. Kalau kita tak pergi pemerintah tu, tak pergi harta rakyat pun dah. Harta kita sendiri pun Allah tanya tak mudah. Kalau harta kita ni, kalau kita kaya dah. Kalau kita ambil molek, lepas lah. Kena soal tu banyak betul lah, dia kaya dah. Ambil mana PT setara ni tak? Sosok tanya. Lepas tu guna setara mana? Sosok tanya. Pasal dah dia kaya lagi banyak lah. Soal jawab ni dah. Hadrat Abu Umar radhiyallahu berkata bahawa apabila baginda Rasulullah SAW telah diutuskan, maka syaitan telah dikeluarkan pekerja-pekerjanya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Setelah membuat siasatan, mereka balik lalu memberikan laporan bahawa seorang Nabi sudah diutuskan. Nabi itu akan mempunyai umat yang terlalu ramai. Maka syaitan bertanya, apakah dalam hati mereka akan wujud cinta pada dunia? Mereka menjawab, ya, cinta dunia juga ada pada mereka. Maka syaitan berkata, kalau begitu, aku tidak risau dan sedih kerana mereka tidak akan menyembah berhala. Aku akan menggoda mereka dengan 3 perkara. Pertama, melalui pendapatan mereka secara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Maksudnya, cari rezeki, kerja buat yang haram lah. Sumber pendapatan haram. Ataupun syubahan. Yang kedua, melalui perbelanjaan mereka tidak dibenarkan oleh syariah. Belanja benda tak pedah, benda haram ke apa. Yang ketiga, tidak berbelanja di tempat di mana patut dibelanjakan ada. Bazir kat sini dah. Bermewah-mewah benda yang tak perlu dah. Hadrat Ali radhiyallahu berkata bahawa harta yang halal dari dunia akan dihisap dan harta yang haram adalah yang menyebabkan azab. Hisap tu jadi lama, harta halal pun kena soal sedikit dah. Macam audit lah, macam kita akaun kita besar banyak dah di sekolah yang besar-besar juta tu. Audit negara mari, cek sesuai dah kita masuk PT macam mana dah. Tubik kok mana dah. Banyak lah dah. Berhari-hari yang main cek kita waktu tubik habis resit ke apa dah. Pasti ada lah kalau harta banyak dah. Walaupun harta halal. Kalau harta haram kena igat kita. Nampak salah guna dah. Kita benar hari lepas tu hilang PT dah. Kena igat dah. Hadrat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu rahmatullah alaih berkata, selamatkanlah dirimu dari ahli sihir. Ahli sihir itu. Hati ulama juga akan terpukau dah. Ahli sihir itu dunia lah dia. Hadrat Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih berkata bahawa hati yang dimiliki oleh akhirat senantiasa diserang oleh dunia agar dapat menguasainya dia. Dunia terus bergaduh dengan akhirat serta berusaha untuk memiliki ruang itu dah. Tetapi hati yang diduduki oleh dunia tidak diserang oleh akhirat. Sebab akhirat adalah mulia dan ia tidak ingin merampas ruang yang diduduki oleh yang lain, iaitu dunia dah. Dunia adalah hina dan tidak bersopan santun. Ia senantiasa cuba menguasai ruang yang dimiliki oleh yang lain dah. Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, sebanyak mana kamu akan memikirkan dunia, sebanyak itulah fikir akhirat akan terkeluar dari diri kamu. Dan sebanyak mana kamu akan memikirkan akhirat, sebanyak itulah fikir dunia akan berkurangan. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, saya telah berjumpa dengan orang-orang yang pada pandangan mereka dunia lebih hina dari tanah yang kamu pijak. Mereka tidak memperdulikan sama ada dunia masih ada ataupun sudah perginya. Pergi kepada orang itu atau orang ini tak cara tu deki kau gelah dah. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih telah ditanya, apakah pendapat tuan mengenai orang yang dikurniakan oleh Allah dengan harta yang banyak? Dia memberi sedekah daripadanya, membelanjakannya untuk bersilaturahim. Apakah wajar baginya untuk makan makanan yang halal, makan yang mahal dan lazat serta hidup yang mewah? Beliau menjawab tidak.
Jadi harta banyak, dia beri sedekah. Dah dah. Belanja dah untuk anak beranak dia dah. Silaturahim ni. Boleh ke lepas tu dia pun maha belazak-lazak. Kata maha dah. Mesti besar-besar dah. Lamborghini laga apa dah. Dia menjawab tidak juga Hasan Basri kata dah. Berlepas harta satu dunia menjadi miliknya, namun demikian dia patut membelanjakan atas diri sendiri sekadar keperluan sahaja dan yang selebihnya hendaklah dihantarkan untuk hari itu, yakni untuk hari akhirat, di mana dia akan menghadapi keperluan yang besar. Jangan mewah doh. Nah, mewah. Dah orang kaya cakap kata apa. Biasa nak mahal sikit tapi jangan terlajak tak berfaedah ni. Contoh Lamborghini nak nyoh sungguh dah dua orang je boleh muat dah. Kata gitu dah. Jadi tak faedah mana dah. Kalau bel pajak tu sikit kamar boleh masuk dah. Ni contohnya kita kata dah. Jangan benda tak perlu dah. Hadrat Fudail radhiyallahu berkata, "Jikalau aku memiliki harta satu dunia dan pada hari hisab pun tidak ada perhitungan, namun aku akan membencikannya seperti kamu membencikan bangkai binatang dan takut nanti ia akan terkena pakaian kamu." Gitu lah. Kalau ada harta satu dunia pun dia takut banyaklah hisabnya. Hadrat Hasan radhiyallahu berkata bahawa kalau biasanya ada banyak hisab, kata-kata ada hisab tapi tak selingkuh dunia ni fudail lah, tegur tasawuf ni. Hadrat Hasan radhiyallahu ni, kalau Hasan radhiyallahu ni cucu Nabi kan, bukan Hasan Basri. Berkata bahawa Bani Israel walaupun telah beribadat kepada Allah Ta'ala, namun mereka telah cinta pada dunia hingga sampai ke peringkat menyembah berhala. Cinta dunia sampai peringkat sembah berhala dia. Beliau berkata juga bahawa mengenai harta yang sedia ada, manusia selalu merasakan ianya tidak cukup. Tetapi mengenai amalan ia tidak merasakan demikian. Kadang manusia ni terasa tak cukup. Dia kadang pada dah semaya 5 waktu cukup dah, ada bekas esok dah. Atau tambah lagi dah. Main sunat tak tambah, baca Quran tak tambah, ibadah zikir tak tambah. Itu apa yang manusia biasanya. Setelah mengalami musibah dari segi agama, keadaannya masih stabil, itu masih lagi tenang dah. Tinggal semaya ke gapo dah, relax dah. Tapi apabila menghadapi suatu musibah dari segi dunia, maka dia menjadi sangat takut dah. Apa dah kita ni. Okey, setakat tu sajalah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.